بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثاره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kuliah Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karangan Hafiz Abdul Fida Ismail ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana kita pada membahaskan pada kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan ini adalah sesi yang terakhir untuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan selepas ini kita akan masuk pada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Baik, jadi kita sambung apa yang berbaki penjelasan daripada Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى, berkatalah Yusuf setelah apa yang berlaku, Nabi Yusuf alaihissalam mendudukkan kedua ibu bapanya di atas singgasana, dan kedua-dua ibu bapanya itu dan juga 11 orang saudaranya itu sujud menghormati dan memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Berkata Yusuf, wahai bapaku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl, ay hadza ta'biru ma kuntu qasastuhu 'alayka min ru'yati al-ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara hina ra'aituhum li sajidin. Wa amartani bikitmaniha wa wa'adtani ma wa'adtani 'inda dhalika. Yani wahai bapaku, inilah ta'bir, inilah ta'wil, maknanya ta'bir mimpi yang aku kisahkan dahulu kepadamu, iaitulah mimpi yang aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, dan ketika itu aku melihat mereka semua sujud kepadaku, dan engkau mengarahkan kepadaku agar aku menyembunyikan mimpi tersebut, dan kamu telah menjanjikan kepadaku dengan apa yang telah kamu janjikan. Qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni. Maknanya mimpi tersebut telah Tuhanku jadikannya sebagai kebenaran, dan dia telah memperlakukan dengan penuh ihsan, kebaikan kepadaku ketika aku dikeluarkan daripada penjara selepas kerunsingan, kesempitan yang telah dia jadikan untukku. Hakiman nafidhal kalimah fid diyaril misriyah haitsu syi'tu. Kemudian dia menjadikan aku sebagai seorang pemerintah yang melaksanakan kalimah, yang melaksanakan perintah di negeri Mesir, di mana sahaja aku kehendaki. Waja'a bikum minal badwi waja'a bikum minal badwi. Waja'a bikum minal badwi maknanya kita dah baca dah sebelum ni kan. Ini, dan dia telah mendatangkan kalian semua daripada Badiah, yang di pedalaman, dan mereka kesemuanya itu duduk di bumi Arab, maknanya di pedalaman, ini hidup secara nomad, kan. Yang ini saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, dan termasuklah Nabi Yaqub alaihissalam. Itu kita dah sebut sebelum ini. Baik. Wa inda ahli kitab, ini kita dah baca dah yang ini yang atas tadi. Wa inda ahli kitab anna Yusuf ba'a ahla Misra wa ghayrahum min at-ta'am alladhi kana tahta yadihi bi amwalihim kulliha min adh-dhahabi wal fiddah wal 'aqqar wal athath mimma yamlikunahu kullahu
حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء ثم أطلق لهم أرضهم وأعتق رقابهم على أن يعملوا ويكونوا خمس ما يستغلون من زرعهم وثمارهم للملك أو للملك فصار سنة أهل مصر بعده. Baik, dikatakan di sisi ahlul kitab, Yusuf telah menjual lah mereka yang penduduk Mesir itu selain mereka. Nabi Yusuf jualkan untuk mereka itu makanan yang ada di bawah pemilikannya, dengan harta-harta mereka kesemuanya, daripada emas, perak, tanah, naqar dan juga al-asah, barang-barang, alat-alat keperluan apa yang dimilikinya kesemuanya. Sehinggalah dia menjualkan kepada mereka itu dengan jiwa-jiwa mereka sendiri, sehinggalah mereka menjadi ariqa, ini menjadi hamba. Thumma atlaqa lahum ardahum, kemudian Nabi Yusuf AS memerdekakan mereka kepada dibebaskan mereka, wa ataqa riqabahum, dan membebaskan hamba-hamba mereka, ala ay ya'malu wa yakunu khumsu ma yastaghilu min zar'in wa thamarihim lil fasara sunnat ahli Misr ba'dahu. Untuk maknanya dimerdekakan mereka dan supaya mereka bekerjalah dan dijadikan 1/5 daripada apa yang diambil daripada tanaman mereka, buah-buahan mereka itu diberikan kepada raja. Maka itu menjadi sunnah penduduk Mesir selepasnya. Ini riwayat ahli kitab maknanya kita kata la yusaddaqu wa la yukadzab, tak didustakan dan tak dibenarkan. Wa haka al-Tha'alabi annahu kana la yashba'u fi tilka as-sinin hatta la yansa al-ji'an wa annahu inma kana ya'kulu akatan wahidan nisfa an-nahar qala fa min thamma يقتدى به الملوك في ذلك. قلت وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشبع من بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجدب وأتى الخصب. Dan dihikayatkan oleh Al-Tha'alabi, Imam Al-Tha'alabi, bahwasanya tidak kenyang ketika dalam tempoh tahun-tahun yang dalam kesusahan atau kemarau itu, sehinggalah dia melupakan apa yang la yansa al-ji'an, ini dia sehinggalah dia tidak melupakan yani orang yang lapar. Wa annahu innama kana ya'kulu aklatan wahidah nisfun nahar. Yani maknanya ini adalah kebiasaan pemimpin. Dia takkan, bila berlaku kesusahan, dia takkan makan dengan kenyang dalam tahun tersebut. Kalau tahun sepanjang tahun itu adalah tahun kemarau, kesusahan menimpa rakyatnya, maka pemimpin tu takkan makan dengan kenyang, sehingga dah la yansa al-ji'an, hinggalah dia tidak lupa akan kelaparan. Wa annahu innama kana ya'kul aklatan wahidatan nisfun nahar, dan dia hanya makan dengan sekali makan je pada tengah hari. Dan kemudian daripada situlah, kata Al-Tha'alabi, daripada situlah raja-raja mengambil contoh teladan daripada perbuatan tersebut. Dan kata qultu, kata Imam Ibn Kathir, wa kana amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu la yushbi'u batnihi 'am ar-ramadah hatta dhahaba al-jadbu wa ata al-khisbu. Dan kata Imam Ibn Kathir, dan adalah amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak kenyang perutnya dengan makanan pada tahun Am Ramadah. Am Ramadah ni tahun apa? Kita kata kemarau, kesusahan yang berlaku. Maknanya Ramadah ni kita katakan dia adalah apa? Tahun kesusahan, kemarau, dipanggil Ar-Ramadah, daripada ramad. Ar-ramad makna al-halaq wal-qahd, yani hubisa al-matar amaini mutataliyaini. Jadi disebut, orang Arab sebut Ramadah ni, ramad ataupun ramadah, maknanya tahun yang tertahannya hujan. Hujan tak turunlah, kemarau, dan berlakunya kebinasaan pada tanaman.
kering, yang panas, yang memusnahkan. Jadi dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tidak makan dengan kenyang ketika berlakunya kemarau yang panjang. Bukan tak makan langsung, tapi tak makan dengan kenyang. Sebab apa? Sebab mengenangkan, kita kata apa, kesusahan rakyat. Kan? Kita zaman lalu ini rakyat kesusahan, pemimpin bersenang lenang. Pemimpin kita kata apa? Berkenyang-kenyangan, kan? Bergembira, tapi tidak ada, kita kata, tidak ada rasa kasihan, kan? Pada zaman-zaman yang akhir zaman ni macam itulah, kan? Maknanya tak samalah. Kalau dulu Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia makan tak kenyang. La yushbi'u batnihi 'ama ramadah hatta dhahaba al-jadbu wa ata al-khisbu. Sehinggalah hilangnya, perginya kemarau dan datangnya tahun kesuburan, barulah mula start balik ke kenyang. Dan itu adalah kebiasaan pemimpin-pemimpin yang adil lah. Bukan semua pemimpin buat macam tu. Kan? Sebab mereka memikirkan tentang tanggungjawab, kan. Kalau zaman sekarang ni dia kan, dia diamanahkan untuk jadi YB, dia diamanahkan, dah orang dah lantik dia, kan. Tapi berlaku kesusahan, berlaku perkara yang sepatutnya bantuan dan pertolongan tu ada, tapi dia tidak ada. Tidak ada. Keluar daripada daerah dia, keluar negeri, keluar negara, bercuti dan sebagainya. Itu kita kata bezalah zaman lah ni, zaman sekarang ni dengan zaman dulu. Pemimpin-pemimpin yang dulu maknanya mereka sampai tahap itulah, mereka tak makan kenyang kalau rakyat susah, kan, kemarau dan sebagainya, mereka tak kenyang. Tapi sekarang ni susah pun, senang ke susah ke sama saja. Jadi kita kata itu tak sepatutnya lah. Ini apa yang dihikayatkan oleh Al-Tha'labi dan ditambah di sini oleh Imam Ibn Kathir. Maknanya memang kebiasaan pemimpin yang adil lah. Kalau pemimpin yang zalim ni dia tak kira lah. Dan tak pilih rakyat dia lapar ke bulu ke apa. Yang penting dia happy. Yang penting dia bahagia. Kan? Wallahul musta'an. وقال الشافعي قال رجل من الأعراب لعمر بعدما ذهب عام رماده لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. Berkata Syafi'i, berkata seorang lelaki di kalangan Arab Badui kepada Umar setelah berlalunya tahun kemarau, tahun kesusahan dan kebinasaan. Dia kata dekat Umar, orang Arab Badui ni pun datang jumpa Umar bila dah hujan dah turun, kemudian tanaman pun dah makin subur, tumbuh-tumbuhan pun makin subur, dah hujan turun, ada air cukup dan sebagainya. Kemudian datanglah orang Arab Badui ni jumpa dengan Umar. Dia kata, laqad injalat anka wa innaka libni harrah. Sehingga telah tersingkaplah kesusahan tu daripadamu, dan sesungguhnya engkau sekarang ini adalah anak bagi orang yang ibni harrah, maknanya kita tengok di sini engkau adalah anak bagi kita katakan Ibni Harrah ni adalah satu gelaran orang Arab. Dia orang yang, jadi kalau kita baca Al-Hurrah maknanya yang terhormat, kan. Al-Harrah yakni Ibni Harrah ini orang yang kehausan, seorang yang kehausan, ataupun yang mengalami kesusahan, siksaan ataupun kesusahan. Baik, kehausan. Sebab apa? Sebab orang Arab Badui tu tengok khalifah pun lagi susah. Maknanya khalifah tu bila rakyat dia mengalami kesusahan, dia pun turut merasai kesusahan. Dia tak makan kenyang.
dia tak kenyang. Bukan tak makan langsung binasalah kan. Tapi dia sendiri tak kenyang dengan makanan yang dah ada bagi dia tak makan, melainkan sekali saja. Ini adalah dikatakan adalah sunnah pemimpin-pemimpin yang dikatakan adalah sunnah Nabi Yusuf, dikatakan Allah Ta'ala alam. Tapi ini kita katakan, kalau tengok di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah mengakuilah, sebab itu dia sebutkan, maknanya pemimpin yang terdahulu apabila rakyat mengalami kesusahan maka dia turut merasai. Maknanya dia tak, bukan dia memudaratkan diri, dia tak, tetapi dia juga turut merasai kesusahan tersebut dengan, kalau dia makan sehari 3 kali tu dia makan sekali je. Makan sekali je. Macam inilah dalam konteks apa yang diriwayatkan oleh Al-Tha'alabi dalam Qasasul Anbiya oleh Al-Tha'alabi, Imam Al-Tha'alabi, dan juga apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Dan dikatakan Al-Tha'alabi bawakan riwayat ini, dikatakan daripada dikatakan ianya disandarkan kepada perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya sunnah Nabi Yusuf dikatakan. Pada Nabi Yusuf alaihissalam, maknanya rakyatnya mengalami kesusahan, dia juga turut merasai dengan tidak makan melainkan sekali saja. Sekali. Sekali tu kita boleh faham lah. Kat sini disebutkan apa dia? Aklatan wahidah nisfan nahar. Maknanya sekali makan pada tengah hari. Siang, tengah hari lah. Maknanya itu kita kata minimum yang dilakukan oleh seorang pemerintah untuk merasai kesusahan rakyat. Bukannya kita hanya janji macam-macam, janji itu, janji ini, tapi rakyat tidak dibela kan. Itu tak kena lah kan. Dan kemudian kita bermewah-mewah pula kan dengan kesusahan rakyat yang menimpa. Pemerintah itu tidak ada empati, tak ada rasa belas kasihan, tak ada ihsan. Allahul musta'an. Itu zaman sekarang lah kan. Zaman sekarang ramai lah, banyak macam tu. Pemimpin yang lupa daratan, pemimpin yang lupa akan kesusahan rakyat dan sebagainya. Tapi nak dekat pilihan raya nanti tunggulah, barulah turun. Nak dekat pilihan raya ni barulah turun, pakat-pakat turun lah, dengan kameranya, dengan apa, medianya, dengan apanya, bagi ni bantuan tu. Dekat pilihan raya lah baru nak nampak lah. Tapi waktu sebelum tu tak nampak pun batang hidung kan. Dia sebagai pemimpin sepatutnya dia kena cakna lah. Dia bukan hanya tunggu nak dekat pilihan raya baru turun. Rakyat kesusahan, tak ada airnya, tak ada, kita kata tak apa bantuan-bantuan yang dijanjikan. Ada yang bantuan banjir yang tahun lepas ataupun banjir yang sebelum ni masih yang tak dapat lagi, menunggu. Ada yang kemudian disulitkan lagi pergi jumpa pemimpin tu, dia kata pemimpin ni cuti lah, nak pergi jumpa orang ni, pergi ni susah, disusahkan. Jadi ni hati-hatilah. Doa rakyat itu, doa rakyat yang ditindas, yang dizalimi itu makbul. Kalau kata ada seorang saja rakyat ataupun orang yang susah disebabkan oleh pemimpin itu, dia mengangkat tangan kepada Allah, mendoakan kebinasaan pemimpin tersebut, maka kena hati-hati. Doa orang yang dizalimi itu tidak ditolak, tidak ada hijab. Dalam masa yang sama, rakyat pun kena juga muhasabah lah. Kenapa kamu dapat pemerintah yang macam tu? Kamu sendiri pun sama juga kan. Kamu sendiri pun tidak berlaku adil kepada diri kamu, tidak berlaku adil kepada keluarga kamu, berlaku zalim kepada orang yang di bawah tanggungan kamu. Jadi kena pakat-pakat muhasabah lah. Jangan duk salah pemimpin saja. Ni asyik salah pemimpin. Kena tengok juga salah diri kita. Kena tengok juga kurang diri kita ni kat mana. Dan kita pakat-pakat bertaubat, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara yang sebenarnya. Bukan kita hanya tengok sikit-sikit salah pemimpin. Kan? Kebersihan tak jaga, rumah tu sendiri tak jaga kebersihan, kamu sendiri buang sampah merata-rata, kemudian kamu salah pemimpin. Tak kena. Kamu sendiri yang buang sampah merata-rata, kemudian kamu
talakan jari kamu, kamu tujukan tali jari kamu menuduh majlis daerah, menuduh pemimpin. Kamu sendiri yang buat sampah kan. Macam baru-baru ni apa, sampah macam-macam lah, isu sampah ni duduk kat flat lah, dekat Johor kan, sampai Sultan pun kena bersuara. Kadang-kadang bukan isu dia, memanglah kita kata memanglah ada kekurangan mungkin daripada majlis daerah ke apa ke, tapi orang di tempat itu sendiri kan, macam mana sikap penduduk setempat, sikap mereka kan. Bukan kata duduk kat flat ni, kat mana-mana pun kalau kita sikap kita ini tidak bertanggungjawab, membuang sampah merata-rata, menyusahkan orang lain, itu kita kata tak sepatutnya lah. Wallahul musta'an. Baik. ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع عرف أن هذه الدار لا يقر بها قرار وأن كل شيء فيها ومن عليها فان وما بعد التمام إلا النقصان فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله واعترف له بعدم إحسانه وفضله وسأل منه وهو خير المسؤولين أن يتوفاه أي حين يتوفاه على الإسلام ويلحقه بعباده الصالحين وهكذا كما يقال في الدعاء اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين أي حين تتوفنا. Kemudian bila Nabi Yusuf alaihi salam sudah melihat nikmat yang Allah Ta'ala telah beri kepadanya itu telah sempurna, dan saudara-saudaranya, ibu bapanya telah berhimpun dengannya, dan dia mengetahui bahawasanya negeri ini tidaklah dijadikan sebagai tempat untuk kekal abadi, dan setiap sesuatu itu di atas muka bumi ini dan apa yang berada di atasnya akan musnah. Dan setiap kesempurnaan, setiap apa yang dicapai selepas kesempurnaan itu pasti ada kekurangan. Maka ketika itu Nabi Yusuf AS memuji Tuhannya dengan apa yang layak bagi Allah, dan dia mengakui akan keagungan, ihsan dan kurniaan Allah itu kepadanya, dan dia meminta kepada Allah, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik tempat diminta, dan Nabi Yusuf minta Allah SWT supaya wafatkan baginda dengan kewafatan yang di atas Islam, tawaffahu alal Islam, dan diwafatkannya itu juga dan disertakannya bersama dengan hamba-hambanya yang soleh. Dan itulah yang dikatakan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW doa, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan Islam, dan matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Maknanya ketika engkau wafatkan kami, tatawaffana, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Wa yuhtamal annahu sa'ala 'inda dhalika عند احتضاره عليه السلام كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملأ الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين والمرسلين كما قال اللهم في رفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. Dan di kemungkinan juga Nabi Yusuf AS memohon permintaan tersebut ketika beliau sakit dalam keadaan nazak, atau sakit yang menunjukkan hampirnya ajal beliau. Sebagaimana Nabi kita SAW juga minta ketika Nabi SAW sakit, dan ketika Nabi SAW nazak, iaitu Nabi minta supaya Allah Ta'ala mengangkat ruhnya ke tempat yang tertinggi, Al-Mala'il A'la, yakni syurga, dan disertakan bersama dengan teman-teman yang salih di kalangan Nabi-Nabi dan juga para Rasul. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, matikanlah aku, tempatkanlah aku di tempat yang tertinggi bersama dengan ma'alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi doa Allahumma fir rafiqil a'la 3 kali, kemudian qada, kemudian Nabi wafat. Wa yuhtamal anna Yusuf alaihi salam sa'ala al-wafah 'ala al-Islam munjizan fi sihhati minhu wa salamatin wa anna dhalika kana sa'iran fi millati wa syar'atihim kama ruya an Ibn Abbas annahu qala ma tamanna nabiyyun qat al-mauta qabla Yusuf. Dan diihtimalkan kemungkinan juga bahawasanya Yusuf alaihi salam minta kewafatan itu di atas Islam sebagai satu bentuk, kita kata,
ketika dalam keadaan baginda itu dalam sihat dan sejahtera, tak ada sakit lagi. Dan itu sebenarnya adalah kebiasaan yang berlaku pada agama dan syariat mereka. Sebagaimana riwayat Ibn Abbas mengatakan, tidak ada seorang Nabi pun yang mengharapkan kematian sebelum Yusuf. Maknanya apa? Maknanya kita kata kemungkinan juga Nabi Yusuf ketika sihat, ketika dia dah tengok nikmat yang dia dapat, telah terlaksana perintah Allah ke atasnya, dan dia pun sudah terlaksana juga perintah Allah ke atas baginda, dan dengan apa yang syariat yang telah dilaksanakan oleh baginda, maka dia melihat, maka kemuncak bagi segala sesuatu adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi dia pun minta Allah wafatkan dia, kan? Itu boleh jadi. Boleh jadi juga ketika dia hampir wafat, dia minta tu. Ataupun sudah merasakan ajalnya hampir. Fa amma fi syari'atina faqad nuhiya 'ani du'a'i bil mauti illa 'indal fitan. Adapun di dalam syariat kita, sesungguhnya telah dilarang perbuatan untuk berdoa minta kematian, kecuali kalau di saat fitnah. Kita disyariat untuk, kita dilarang, ditegah untuk minta mati, kecuali ketika fitan. Fitan ni ketika huru-hara, ketika bencana, ketika musibah berlaku yang melibatkan agama. Kama fi hadis Mu'adz fi du'a alladhi rawahu Ahmad. Sebagaimana yang disebutkan dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis Nabi, hadis Mu'adz, wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffana ilaika ghaira maftunin. Dalam hadis tersebut Nabi doa, Nabi SAW ajar kepada sahabatnya doa, apabila engkau ya Allah menghendaki kepada satu kaum itu dengan satu fitnah, satu ujian, fatawaffana ilaika ghaira maftunin, maka wafatkanlah kami, matikanlah kami kepadamu tanpa kami terfitnah, ghaira maftunin. Dan sebagaimana dalam hadis yang lain, ibna Adam al-mautu khairul laka minal fitnah, wahai ibnu Adam, mati itu lebih baik bagimu daripada fitnah. Wa qalat Maryam alaihi salam, berkata Maryam alaihi salam, ibu Nabi Isa alaihi salam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai, kalaulah aku mati sebelum berlakunya fitnah ini dan aku dilupakan. Wa tamanna al-maut Ali ibn Abi Talib lamma tafaqamatil umur wa 'azamatil fitan wa ishtadda al-qital wa kathura al-qil wal qal. وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه الحال ولقي في مخالفيه الأحوال. Kita tengok contoh Nabi SAW ajar ketika fitnah itu dahsyat, harus untuk diminta kematian. Harus. Tapi bukan kita minta mati saja, minta mati dalam keadaan terselamat. Dan minta mati itu maknanya bukannya pergi berusaha untuk mati, itu bunuh diri, kan? Minta Allah Ta'ala wafatkan dalam keadaan kita terselamat daripada fitan. Bukan lepas doa tu dia pergi terjun bangunan, tak, salah tu. Jadi segi ada orang salah faham, kan? Tak, maknanya kita minta, kita tahu Allah Ta'ala dah tentukan ajal kita, tapi kita still kena minta, ya Allah, matikan aku atas Islam, matilah aku di atas sunnah, matilah aku tanpa engkau memfitnah atau tanpa engkau menguji aku dengan fitnah, ghaira maftunin, tanpa aku dalam keadaan teruji dengan fitnah-fitnah yang membadai. Fitnah di sini termasuklah peperangan, termasuklah apa kita kata, huru-hara, ucap-kacir, keadaan yang menyebabkan seseorang itu tergugat agamanya, boleh menggugat ke agamanya, boleh menyebabkan seseorang itu meninggalkan agamanya. Boleh, harus minta doa. Tapi minta secara mutlak tak boleh lah, ya Allah matikan aku. Tapi tak tahu mati apa. Nak minta mati mengejut ke, mati tak boleh. Itu haram. Ataupun menunjukkan ketidakredaan dia ke atas qada dan qadar, lalu dia minta mati, tak boleh juga.
Tapi kalau mati nak minta Allah Ta'ala matikan dalam keadaan Islam, mati di atas tauhid, mati di atas Islam, mati di atas keadaan yang selamat, keadaan yang ghaira maftunin, macam hadis Muaz tadi, yang tadi kan, maknanya harus. Siapa pernah buat ni? Nabi SAW ajar. Dan perkara ini juga pernah dilakukan oleh Maryam. Dan pernah mengharapkan kematian Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali pun pernah, bila berlakunya fitnah yang dahsyat ketika zaman beliau menjadi khalifah, dahsyatnya berlaku peperangan antara kaum muslimin, tersebarnya gosip-gosip qil wa qal, maka Sayyidina Ali minta Allah, mengharapkan kematian, minta Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan terselamat daripada fitnah. Tapi Sayyidina Ali mati dalam keadaan ditetak kepalanya sehingga darah mengalir ke janggut beliau radhiyallahu anhu wa ardah. Wa tamanna dhalika al-Bukhari wa Abu Abdillah sahibus sahih. Mengharapkan kematian juga, macam yang kita bincangkan tadi, Imam Al-Bukhari, pemilik bagi Sahih Al-Bukhari, ketika keadaan pada zamannya itu menjadi dahsyat dan dia terpaksa bertemu dengan orang yang menentangnya, yang membuat fitnah ke atasnya. So Al-Bukhari meminta Allah Ta'ala matikan dalam keadaan terselamat daripada fitnah. Itu menunjukkan salaf dahulu mengharuskan permohonan minta dekat Allah mati kalau kita di saat kita menimpa kita fitnah-fitnah yang berat. Harus. Bukan bermaksud kita berputus asa, bukan juga menafikan sikap optimis bagi seorang Muslim, tidak. Kita dah bincang tadi, bukan maknanya lepas tu dia hanya duduk saja berserah, duduk minta ya Allah matikan aku, dia pun duduk je, tinggalkan tanggungjawab dia, tinggal tak bermasyarakat dengan orang, tinggal solat jemaah ke, tinggal solat Jumaat ke, tak ada dah apa. Tak, bukan macam tu. Dia masih lagi melaksanakan perintah dan tanggungjawab dia. Kalau dia ada anak, dia bagi nafkah anak dia, isteri dia dan sebagainya. Tapi minta tak mati. Kalau dia kata, kalau aku tak mampu ya Allah dalam menghadapi fitnah-fitnah, dugaan-dugaan yang boleh mengubah aku, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Itu maksudnya minta Allah Ta'ala mati. Bukan segera mati, tapi minta Allah Ta'ala bila-bila Allah boleh ambil, tapi dalam keadaan kita selamat. Wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffana ilaika ghaira maftunin, sebagaimana dalam hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi hadis itu sebahagian ulama mengatakan hadis itu hadis yang mungkar. Banyak ulama tolaklah hadis itu. Tetapi kalau kita tengok balik, hadis tersebut mafhumnya itu ada dalam Quran. Mafhum hadis itu ada dalam Quran. Contoh macam Maryam. Maryam kata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. So Maryam minta Allah Ta'ala, maknanya dia mengharapkan kematian sebelum berlakunya fitnah ke atasnya. Dan Sayyidina Ali juga harapkan kematian. So ini juga membezakan antara kita ahli orang Islam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kerana orang Yahudi dan Nasrani langsung mereka tak mau mati. Ini faedah yang kita boleh dapat. Kenapa dalam syariat Nabi kita SAW diharuskan untuk mengharapkan kematian di saat kita kesusahan. Tapi bukan kita minta mati terus. Kita minta Allah selamatkan kita dalam keadaan yang baiklah. Macam kita minta husnul khatimah lah, itulah maknanya. Bukan maknanya kita minta ya Allah matikanlah aku, kemudian kita orang pergi tidur dekat atas katil, tak pergi mana-mana, duduk je, tidur je kat situ tunggu mati. Tak boleh lah. Kan? Bukan itu maksud dia, ataupun kita berputus asa. Tak. Maknanya minta Allah Ta'ala dalam doa kita, minta ya Allah matikanlah aku dalam keadaan yang beriman. Wa tawaffani muslimin. Kan? Itu sahih. Yang itu sahih.
Cuma yang hadis Muaz tadi tu ada sebahagian ulama kata tak sahih lah dari sudut sanad. Wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffana ilayka ghayra muftin. Tapi ada riwayat lain yang sahih. Riwayat yang lafaz yang sama lebih kurang yang sahih. Memang ada hadis yang Nabi SAW minta mati dalam keadaan tanpa terfitnah, tanpa diuji. Memang ada. Jadi kita tengok riwayat yang sahih tu. Dalam riwayat Imam yang tadi, riwayat Imam Ahmad tadi ada perbahasan. Dalam Al-Adabul Mufrad kan, dan riwayat itu sahih. Allahumma tawaffana muslimin wa ahina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Dalam sahih Al-Adab Al-Mufrad. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Hidupkanlah kami dalam keadaan Islam. Temukanlah kami, sertakanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Tanpa kehinaan dan tanpa wala maftunin, tanpa difitnah, tanpa terfitnah, tanpa diuji dengan ujian-ujian. Jadi diharuskan untuk kita minta mati secara qaid, ikatan. Bukan maknanya minta ya Allah matikanlah aku. Kan? Nabi ajar ya Allah matikanlah aku di atas Islam. Boleh. Harus. Ya Allah matikanlah aku di atas sunnah. Harus. Ya Allah matikanlah aku di atas tauhid. Harus. Ya Allah matikanlah aku tanpa aku melakukan perkara yang maksiat kepadamu. Harus. Ya Allah matikanlah aku dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah dunia ini atau fitnah yang ada sekelilingku. Boleh, harus. Tapi kalau minta mati secara mutlak, ya Allah dia baru susah sikit, kan, tak dapat keluar KWSP terus minta mati, tu ngarut lah. Tu memang tak betul lah, cara tu tak betul lah. Putus cinta dengan makwa dia. Budak-budak zaman lah ni, orang panggil budak zaman apa? Budak-budak muda zaman lah ni kan. Putus cinta sikit nak bunuh diri lah, nak apa tu, tak boleh. Haram. Benda yang remeh, ya Allah matikanlah aku, apa benda ni? Tak kena lah. Sebab apa? Sebab duit bank aku, duit bank aku kering, tak ada duit. Lepas tu nak minta mati. Tak, bukan macam tu. Sebab tak boleh keluar KWSP, dia nak minta mati, tak boleh lah. Tapi kalau dia minta mati itu kerana dia memang takut, ya Allah aku tengok fitnah yang semakin maharajalela dan sebagainya, aku takut terfitnah, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Boleh tak? Harus. Dalilnya apa? Hadis yang Nabi SAW sebutkan sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. So, secara umumnya Imam Al-Bukhari antara ulama yang berpandangan harus untuk minta meninggal dalam keadaan diikat kematian itu dengan kebaikan. Sebab memang hadis Nabi SAW sebut macam tu. Haruslah. Tapi kita kena hati-hatilah, bukan maknanya apa? Secara umum macam tu. Macam kita sebut tadi. Kan? Bergaduh sikit dengan kawan, minta mati. Ada masalah sikit, minta mati, tak boleh lah, bukan macam tu. Konsep dia bukan macam tu. Baik. Jadi disebutkan oleh Imam Ibn Kathir di sini, so, Nabi Yusuf mengharapkan kematian. Tapi Nabi Yusuf special lah sebab dia dah dapat segala nikmat. Selalunya Nabi-Nabi ni dia minta kematian tu bila apa? Bila mereka sudah menyelesaikan tanggungjawab. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW.
Bahkan Allah Ta'ala bagi Nabi pilih untuk sama ada nak hidup lagi ataupun nak bertemu dengan Allah. Nabi pilih ila rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. So Nabi Yusuf pun sama. Dia minta untuk Allah Ta'ala matikan dia. Sekarang kan, kita orang zaman sekarang ni, dia dah ada semua dah. Kaya, mewah, semua dah ada. Nikmat apa lagi yang dia tak ada, semua dia dah ada. Tapi dia, kalau boleh tak mau mati. Kan? Tapi tak boleh mati. Tak mau mati. Kalau dia tak mau mati tu kerana dia nak berkhidmat untuk agama Allah, kata kerana aku nak banyakkan lagi amalan, tak ada masalah. Harus untuk minta dipanjangkan usia dalam ketaatan. Harus. Memang dalam riwayat hadis Nabi yang lain pun memang ada keharusan doa kita minta panjang usia untuk bukan panjang usia saja, tapi untuk kita berkhidmat dengan agama Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Harus. Harus. Khairun nas man tala umruhu wa kathura naf'uhu wa kathura amaluhu ataupun wa kathura naf'uhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan banyak manfaatnya, banyak amalannya, banyak manfaat dia bagi kat orang. Keberadaan dia tu, orang subhanallah, orang rasa nikmat yang ada pada dia. Nikmat kebaikan dia, nikmat ilmu dia, nikmat harta benda dia, orang rasa. Itu harus tak dipanjangkan usia untuk berkhidmat kepada agama Allah. Ya Allah, aku ni ada banyak lagi ni perkara yang aku rasa aku tak selesai lagi ni, maknanya kerja aku ni kerana-Mu ya Allah, kerja dakwah aku ni, menyebarkan ilmu, menyebarkan ni urusan-urusan aku untuk menyebarkan agama-Mu ya Allah, dakwah dan sebagainya ni banyak lagi, maka panjangkanlah usiaku untuk aku berkhidmat kepada agama-Mu. Harus tak? Harus. Harus tak untuk doakan orang yang ada kebaikan pada agama, minta ya Allah panjangkanlah usia fulan dan alan itu berkhidmat untuk agama-Mu. Siang malam pagi petang berkhidmat untuk agama-Mu. Mereka membantu orang yang dalam kesusahan, mereka menyebarkan agama-Mu, mereka menyebarkan kalam-Mu, mereka menyebarkan agama-Mu, mereka membantu agama-Mu, maka panjangkanlah usianya. Harus tak? Harus. Harus, kedua-dua boleh. Tapi dalam konteks perbahasan kita ni, ada orang yang bila dia sudah selesai tanggungjawab, dia rasa dah, maknanya dia kata, ya Allah, aku dah buat apa yang aku mampu, maka ya Allah matikanlah aku dalam keadaan terselamat. Bukan dia minta terus mati, tapi dia minta, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan terselamat, dalam keadaan aku Islam, dalam keadaan aku tauhid, dalam keadaan aku sunnah, dalam keadaan aku beriman kepadamu. Harus. So, kita kena faham, bukan dia minta mati terus, tapi dia minta Allah persiapkan dia untuk tara dia nak sampai ke mati tu, Allah persiapkan dia, Allah pemudahkan urusan dia. Apa yang hajat-hajat dia yang belum terlaksana, dia nak buat itu, dia buat ini, Allah mudahkan. Sampailah terlaksana, kemudian Allah ambil dia dengan biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Baik, fa amma fi hali rafahiyah faqad rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadits Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-maut li durrin nazala bihi imma muhsinan fayazdadu wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba walakin yaqul Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ini ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Kathir, adapun dalam keadaan kesenangan, ar-rafahiyah, macam kita sekarang ni lah, dalam keadaan tak ada musibah, tak ada apa, adalah ujian sikit, kesusahan sikit, itu biasalah. Tapi bukanlah kata sama macam keadaan umat-umat terdahulu dan sebagainya.
Adalah kita kata kerosakan, kemaksiatan tu ada. Fitnah. Memang kita di zaman fitan pun. Tapi Nabi kata apa? Janganlah salah seorang di kalangan kamu mengharapkan kematian disebabkan oleh kesusahan atau kemudaratan yang turun kepadanya atau turun dengannya. Sama ada dia muhsinan, dia orang yang muhsin, orang yang baik, maka akan bertambah kebaikannya, ataupun dia orang yang tidak baik, musian, orang yang melakukan keburukan, maka boleh jadi hal tersebut akan menyebabkan dia bertaubat dan sebagainya. Ayasta'tiba, maknanya akan melambatkan dia untuk memberikan peluang untuk dia untuk bertaubat dan sebagainya. Tetapi walakin dia qul, tapi kalau nak cakap juga, nak minta juga, nak berdoa, mintalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku, matikanlah aku jika kematian itu lebih baik kepadaku. Ini dalam syariat kita. Tak boleh minta mati secara mutlak, ya Allah matikanlah aku. Sebab apa? Sebab putus cinta. Tak boleh. tak boleh. Susah je sikit, ya Allah matikanlah aku. Bukan macam tu, Nabi tak ajar macam tu. Nabi SAW ajar kita apa? Susah ke, senang ke apa ke, bersyukur dengan nikmat Allah, bertaubat atas kesalahan kita. Memang Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk hidup lagi tu untuk bertaubat. Setengah orang dia ingat bila dia ingat mati tu selesai. Dia ingat mati tu selesai dah, tak ada dah kehidupan selepas mati. Salah. Tu yang jadi bunuh diri tu, dia ingat lepas mati tu settle. Dia pun terjun bangunan. Settle dia kata. Tak settle. Kamu akan dihidupkan semula. Kan? Alam akhirat tu lagi panjang. Jangan main-main. Jangan ingat mati saja settle. Mati tu baru permulaan. Baru permulaan. Al-bidayah, bukan nihayah. Dia baru permulaan. Jangan ingat mati tu settle semua. Tu yang dia cepat tu nak mati, dia kata. Bunuh diri dan sebagainya. Salah. Diazab dalam neraka nanti bila dia mati bunuh diri dalam keadaan diazab dia seperti mana dia bunuh, keadaan yang dia bunuh tu. Dia bunuh diri dia tu, dia akan diazab macam tu. Lagi lama. Kalau dia terjun bangunan, dia dalam neraka nanti pun dia terjun juga daripada atas ke bawah. Wal'iyadzu billah. Jadi jangan kita menyangka mati itu adalah penamat bagi kehidupan. Tidak, mati itu adalah permulaan bagi kehidupan. Hayatun barzakhiyah wa hayatun abadiyah, hayatun ukhrawiyah. Kehidupan barzakh dalam kubur, hidup sama ada diberi nikmat atau diazab. Wal'iyadzu billah, jangan kita minta kita ni akan diazab. Kemudian hayat ukhrawiyah, hayat kita kata kehidupan di alam akhirat, di padang mahsyar. Kemudian di mana lagi? Sirat, mizan, qattarah. Banyak lagi tu step-step. Sebelum nak masuk syurga dan neraka, ada lagi banyak perjalanan kita. Jadi mati itu bukan penamat bagi segala sesuatu. Mati itu permulaan. Itu bagi kita semua orang Islam. Sebab tu Nabi larang kita minta mati secara mutlak. Disebabkan susah sikit minta mati. Ya Allah matikanlah aku. Pasal apa? Pasal tak boleh keluar duit KWSP. Tak boleh lah kan. Pasal apa? Pasal putih cinta. Putih cinta sikit minta mati saja. Itu lemah lah. Kan? Tak. Tapi Nabi SAW ajar kita optimis. Susah ke apa ke, kita beriman dengan qada dan qadar dan kita berusaha kan untuk mendapatkan keredaan Allah. Kalau kita tersalah, maka kita bertaubat. Ya Allah tak bagi kita mati, Allah tangguhkan ajal kita tu sebab Allah nak bagi kita bertaubat, nak bagi kita istighfar, nak bagi kita perbaiki kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Sebab itu Nabi kata wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba. Kalau dia orang yang buat jahat atau orang yang buat buruk, mungkin Allah Ta'ala bagi untuk dia
penangguhan untuk dia bertaubat, kembali kepada Allah. Itulah fungsi dia. Kalau dia orang yang baik, Allah nak tambah lagi kebaikan dia. Imma muhsinan fayazdad. Ay fayazdadu ihsanuhu. Untuk tambah ihsan dia, untuk tambah kebaikan dia. Kan? Tetapi kalau nak minta juga, Nabi kata ikatkan. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kebaikan mana hidup itu baik untuk aku. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku, matikanlah aku jika wafat atau mati itu lebih baik padaku. Wal muradu bidurrin huna, bidurri huna ha huna ma yakhussu al-'abda fi badanihi min maradin wa nahwi la fi dinihi. Wa dhahiru anna Nabi Allah Yusuf alaihi salam sa'ala dhalika imma inda ihtirar wa idza kana dhalika yakunu kadhalika. Yang dimaksudkan dengan kesusahan di sini apa yang khusus bagi seorang hamba itu pada badannya, berupa kesakitan dan seumpamanya, bukan pada agamanya. Bukan pada ujian pada agama lah, pada kesakitan dan sebagainya pada badan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kesusahan tu. Dan zahirnya di sini Nabi Allah Yusuf alaihissalam minta Allah matikan dia itu ketika nazak, ketika dia hampir ajalnya, ketika dia sakit. Au idza kana dhalika ayakuna kadzalik. Ataupun dalam apa yang kita dah sebutkan sebelum ni, ketika dalam keadaan senang tetapi dia nak ingatkan kematian, maka dia minta, ya Allah matikanlah aku bersama orang beriman, matikanlah aku dalam keadaan Islam, matilah kau. Itu harus. Memang hari-hari kita kena minta. Kan? Sebab kita akan mati. Sebab tu hari-hari kita kena minta Allah matikanlah aku atas Islam. Dan itu juga wasiat para nabi dan rasul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita pergi sembahyang Jumaat tu, Tok Khatib duk bagi ingat kat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Betul tak? Jadi kita hari-hari kena ingat mati. Hari-hari kita kena doa, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan Islam. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Itu maksud dia, kan? وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام باليمن عند يوسف 17 سنة ثم توفي عليه السلام وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق. قال السدي فصبر وسيروا إلى بلاد الشام فدفنوا بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليه السلام. Disebutkan oleh Ibn Ishaq daripada Ahlul Kitab bahawasanya Nabi Yaqub itu menetap di negeri Mesir bersama dengan Yusuf 17 tahun. Kemudian baginda wafat alaihissalam. Kemudian Nabi Yaqub mewasiatkan kepada Yusuf agar ditanam jasadnya itu di sisi kedua ibu bapanya, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Kedua ibu bapa dan juga datuknya Ibrahim dan Ishaq lah. Qala as-Suddi, kata as-Suddi, maka Nabi Yaqub bersabar dan dikembalikan dia ke negeri Syam dan ditanam dia baginda dengan di gua yang berdekatan dengan bapaknya Ishaq dan juga datuknya Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa inda ahli kitab anna umra Yaqub yawma dakhala Misra 130 sanah. Ini semua tambahan-tambahan lah. Hanya info-info daripada para ulama yang nukilkan daripada ahli kitab yang kita tak boleh dua lah Nabi kata, kan, tak didustakan dan tak dibenarkan. So mimbab riwayat, kita kata hanya untuk riwayat, untuk pelengkap cerita lah. Sebab tu Imam Ibn Katsir dibawakan riwayat ni. Di sisi ahli kitab, umur Nabi Yaqub ketika masuk ke Mesir lebih kurang 130 tahun. Umur Nabi Yaqub tua dah. Dan di sisi mereka lagi, Nabi Yaqub menetap di negeri Mesir 17 tahun. Dan dalam keadaan apa yang seperti mana yang mereka katakan, maka seluruh usia Nabi Yaqub itu 117 tahun. Dan ini adalah nas daripada kitab mereka. Tapi Imam Ibn Katsir dikritik dia kata wa huwa ghalatun. Ini tak betul. Sama ada dari sebab kesalahan naskah cetakan ataupun kesalahan tu datang daripada mereka sendiri, ataupun mereka telah menggugurkan baris, kan, walaysa bi'adatin fi ma huwa akthar min hadha. Jadi secara kebiasaannya bukan itu yang sebenarnya, ataupun mereka telah suqatul kasrah ni, maknanya mereka maknanya Ibn Katsir kritik lah
dari sudut riwayat mereka itu. Biasalah ahli kitab banyak salah kan. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, sedangkan Allah Taala sebut dalam Quran, dalam kitabnya, am kuntum syuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. So dalam Quran Allah Taala kata dekat orang Yahudi ni, adakah kalian menjadi saksi-saksi ketika hadirnya kematian, hadirnya mati kepada Yaqub, dan dia berpesan kepada anak-anaknya, apakah yang kamu nak sembah selepas pemergian aku nanti? Maka para anak Nabi Yaqub kata, kami akan sembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu, dan kami hanya menyerah kepadanya. Yang ni Nabi Yaqub mewasiatkan anak-anaknya dengan ikhlas. Apa ikhlas? Tauhid lah. Dan ianya adalah agama Islam yang diutuskan kepada para Nabi alaihissalam. Sedangkan ahli kitab dia kata Nabi Yaqub hanya wasiat pada anak dia seorang je. Tak betul lah. Tak betul lah. Ahli kitab dia kata, orang Yahudi dia kata Nabi Yaqub wasiat pada anak dia seorang. Apa anak dia? Yahuda. Dan bagi tahu kat Yahuda akan datangnya seorang Nabi yang agung daripada keturunan dia, iaitulah Nabi Isa. Itu semua tak betul. Dalam Quran Allah kata Nabi Yaqub pesan dekat semua anak-anak dia. Pesan apa? Pesan tauhid. Tapi ahli kitab dia kata pesan tentang nanti akan muncul seorang Nabi Isa sahaja. Tak betul lah. Kan? Kita beriman dengan Quran. Apa yang Quran kata itulah yang benar kan. Tapi ahli kitab dia tak kan. Jadi beza tadi antara apa dia? Kita sebut orang Yahudi ni, sebab apa kita kata mereka tak ikut ajaran Nabi-Nabi mereka kan. Satu contoh tadi, Nabi-Nabi mereka tahu bahawasanya mereka tak takut mati. Tak takut mati makna katanya tidak mengharapkan untuk hidup kekal lama di dunia. Nabi-Nabi ni mereka dalam istilah kita tak ada penyakit wahan. Tak cintakan dunia, takut mati. Tak kan? Nabi-Nabi ni mereka bila mereka dah jalankan tanggungjawab, mereka minta mati. Minta Allah Ta'ala matikan mereka dalam keadaan baik. Kan? Tapi orang Yahudi mereka takut mati. Mereka takut mati. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan tentang mubahalah, sumpah ataupun mubahalah yang Nabi SAW ancam ataupun cabar. Cabar orang Yahudi ni, fatamannaul maut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 94. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6. Nabi Allah kata, qul, kata Muhammad, wahai Muhammad, qul, katakan kepada orang Yahudi, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kamu ini nakkan akhirat di sisi Allah yang murni tanpa tujuan kepada manusia, maka hendaklah kamu mengharapkan kematian. Mintalah Allah matikan kamu. Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar dalam dakwaan kamu, yang kamu kata kamu cinta Allah, yang kamu kata kamu takkan masuk syurga melainkan beberapa hari saja. Nabi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW cabar orang Yahudi. Sebab memang orang Yahudi memang secara tabiat mereka, penciptaan mereka, tabiat mereka, akhlak mereka, mereka memang takut mati. Sabar mereka untuk mati. Minta mati. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 6. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang Yahudi, orang-orang yang jadi Yahudi. In za'amtum annakum awliya'u lillah. Kalau kamu dakwa kamu ni wali-wali Allah. Kan orang Yahudi dia dakwa dia wali Allah. Dia dakwa dia orang yang bangsa pilihan Allah, sya'bullahil mukhtar. Min dunin nas, dan orang lain bukan wali. Kamu saja wali Allah. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Maka harapkanlah kematian. Mintalah mati. Minta mati. Fatamannawul maut. Minta mati.
Sebab itu mula'anah disyariatkan. Untuk mula'anah ni maknanya sama ada mubahalah atau mula'anah ni, maka cabar untuk orang tu minta Allah Ta'ala azab mereka mati, kan? Minta, kalau kamu mengaku kamu wali Allah, minta mati, kan? Tengok dia mati dalam keadaan apa. Dia orang Yahudi memang takut mati, kan? Satu mereka ingat mereka boleh hidup lama lah, tapi mati jugalah sekali, kan? وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر 70 يوما وأمر يوسف الأطباء فطيبوه بطيب مكث فيه 40 يوما ثم استأذن يوسف ملك مصر في الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له وخرج معه أكبر مصر وشيوخها فلما وصلوا حبرون ودفنوه في المغارة التي كان اشتراها إبراهيم الخليل من عفرون ابن الصخر الحيثي فدفن فيها وعملوا له 7 أيام قالوا ثم رجعوا إلى بلادهم وعز إخوة يوسف في أبيه وترفقوا له فأكرمه أحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر. Dan disebutkan juga dalam riwayat Ahlul Kitab bahawasanya ketika Nabi Yaqub meninggal, maka penduduk Mesir pun menangis selama 70 hari. Tak betul lah ni, kan? Maknanya 70 hari. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini riwayat Israiliyat, 70 hari. Kalau betul pun syariat mereka, ataupun yalah, kita kata kalau kita nilai dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak inilah, tak terpakai lah, kan? Dan Nabi Yusuf memerintahkan doktor-doktor untuk apa? Atibak ni, doktor-doktor untuk merawat dengan rawatan yang baik dan menetap bersamanya selama 40 hari. Kemudian fatayyabuhu bitibin, maknanya inilah mempersiapkan jasad untuk ditanam. Sumasta'dana Yusuf malikan Misra fil khuruj ma'a abihi liyadfinahu 'inda ahli. Kemudian Nabi Yusuf minta keizinan daripada Raja Mesir untuk keluar bersama bapanya untuk ditanamnya di sisi ahlinya, di sisi keluarganya. Lalu diizinkan dan keluarlah bersamanya bersama dengan pemimpin-pemimpin Mesir dan syuyukhiha, pemimpin-pemimpinnya. Apabila sampai di Hebron, maka mereka pun menanamnya di sebuah gua yang dibeli oleh Nabi Ibrahim daripada Afrun bin Sakhr al-Haythi, lalu ditanam di dalamnya. Mereka melakukan proses tanaman itu selama 7 hari. Wa amilu lahu 7 ayyam, ataupun dilakukan benda ni, maktam ataupun ini riwayat depa lah. Qalu thumma raja'a ila biladihi wa 'azza khatikum, kemudian kembalilah mereka itu ke negeri mereka, dan mereka pun mengucapkan takziah, saudara-saudara Yusuf mengucapkan takziah kepada Yusuf akan kewafatan bapanya, dan mereka pun berlemah lembut wa taraqqaqu kepadanya wa akramu ahsana qala fa aqama bil Mesir. Lalu Yusuf memuliakan mereka dan membiarkan mereka itu tinggal di negeri Mesir. Itu semua ni riwayat Israiliyat lah, kan? Rincian ni adalah riwayat Israiliyat. Kita Ibnu Katsir dia hanya nukil, dia tak sebut kat sini kritikan atau apa. Thumma hadara Yusuf alaihi salam al-wafah. Itu poin di sini. Kemudian barulah setelah itu Nabi Yusuf sampai ajalnya. Hadara Yusuf alaihi salam al-wafah, maknanya kewafatan pun sampailah pada Yusuf. Mati itu sampai. Nak mati dah, kan? Fa'awsa an yuhmala ma'ahum idza kharaju min Misra fa yufa 'inda abaihi. Kemudian Nabi Yusuf mewasiatkan agar dibawa bersama mereka jika mereka keluar daripada Mesir, untuk ditanam bersama dengan bapaknya dan datuk-datuknya, Yaqub, Ishaq dan Ibrahim. Hannatuhu wa wada'uhu fit tabut. Mereka pun mengkafankan Nabi Yusuf dan meletakkannya dalam sebuah peti, dan peti itu kekal, peti yang tertanamnya jasad Yusuf itu kekal di Mesir sehinggalah keluar bersama mereka Nabi Musa AS. Sampai zaman Nabi Musa, maknanya 400 tahun ataupun 300 atau 200 tahun macam tu. Sampailah zaman Nabi Musa, 200 tahun atau lebih. Kalau ikut riwayat Israiliyat, mereka kata 400 tahun. Kalau ikut riwayat yang ulama Islam, 200 tahun saja tempoh antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Fadafanahu 'inda abaihi kama sayati. Dan akan masuk penjelasan nanti dalam kisah Nabi Musa nanti akan ada.
ketika Nabi Musa AS keluar daripada Mesir. Maknanya ditanamlah Nabi Yaqub itu jasadnya dalam peti itu, kerana jasad para Nabi tidak musnah. Maka disimpan dalam peti itu, kemudian dibawalah keluar daripada Mesir ketika Fir'aun nak membunuh Bani Israel dan Nabi Musa AS. Kita akan bincang nanti. Sebab itu jasad Nabi Yusuf AS diletakkan dalam peti tu, tabut kan, dan dikekalkan sampailah keluarnya Nabi Musa AS, yang boleh mengeluarkan kita kata apa, kesusahan dan keperitan yang menimpa Bani Israel. So ini adalah alamat kenabian lah. Dan Nabi Yusuf dia tahu akan berlaku apa yang berlaku, yakni apabila Bani Israel di Mesir tidak mengikuti syariat Nabi Yusuf, tidak ikut ajaran tauhid, bermewah-mewah, meninggalkan agama, maka mereka akan dijajah dan dia akan diperhambakan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim seperti Fir'aun lah, Fir'aun yang zalim lah. Dan berlaku apa yang menjadi firasat Nabi Yusuf. Dalam tempoh 200 tahun, maka berlaku penindasan kepada Bani Israel. Masa zaman Nabi Yusuf tu masih lagi okey kan. Tapi bila lama-lama lemahlah. Tinggalkan agama, tinggalkan tauhid, buat benda syirik. Habis. Faqalu famata wa huwa ibnu mi'ata sinin, mi'ata sanata wa 10 sinin. Dan dikatakan oleh ahlul kitab, Nabi Yusuf meninggal ketika usianya 110 tahun. Hadza nassuhum fima ra'aituhu. Dan ini adalah teks nas mereka yang aku lihat. Kata Ibnu Katsir, aku tengok sendiri. Wa fima hakahu Ibnu Jarir aidan. Dan ini juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Wa qala Mubarak Ibnu Fadalah anil Hasan ulqiya Yusuf fil jubbi wa huwa ibnu 17 sanah. Dan dikatakan oleh Mubarak Ibnu Fadalah daripada Al-Hasan Al-Basri, Yusuf alaihissalam dicampakkan ke dalam telaga ketika berusia 7 ibnu 17 sanah. Ketika berusia 17 tahun. Itu pendapat Al-Hasan Al-Basri. Wa ghaba an abihi 80 sanah. Dan dia hilang daripada bapanya, maknanya terpisah daripada bapanya dalam tempoh 80 tahun. Wa 'asha ba'da dhalika 23 sanah. Dan baginda hidup setelah itu selama 23 tahun. Dan baginda wafat ketika usia 120 tahun. Itu satu pendapat. Dan dikatakan oleh selainnya, ausa ila akhihi Yahuda salawatullahi wa alaihi wasallam. Dan dia telah mewasiatkan kepada saudaranya Yahuda akan perintah maknanya supaya Bani Israel mereka menjaga agama dan sebagainya, dia wasiatkan kepada Yahuda saudaranya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, jadi selesailah kita membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya ini. Yang pentingnya kita dah keluarkan faedah-faedah yang Allah Taala sebut dalam Quran. Itu paling penting sekali. Cuma kita baca riwayat-riwayat tadi itu hanya untuk tambahan sahaja. Tapi yang paling penting kisah Nabi-Nabi ni kita nak faham yang Allah Taala sebut. Yang Allah Taala sebut dalam Quran. Yang tu utama dia. Kita tak tahu tambahan tu tak ada masalah. Yang kita huraikan sebelum-sebelum ini, maka itulah sepatutnya kita memberikan fokus. Kisah-kisah Nabi itu, pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat tu sangat banyaklah kita sudah keluarkan berdasarkan apa yang diistimbatkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya ini. Baik, kita berhenti dulu setakat ini. Maknanya minggu depan kita akan masuk kisah Nabi Allah kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Qissatu Ayyub alaihi salam, kisah Nabi Ayyub alaihi salam kita akan baca lah. Seperti mana kita buat sebelum ni, maknanya kita akan lihat apa yang Imam Ibn Katsir sebut dalam kitabnya ini, faedah-faedah yang disebutkan. Kisah Nabi Ayyub sikit je, tak banyak. Kemudian kita akan masuk pada kisah Nabi Zulkifli, pun tak banyak. Kemudian akan masuk pada penyebutan tentang umat-umat yang terdahulu. Kita akan masuk, insya-Allah. Semoga Allah memberikan kesihatan kepada kita semua, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, kesihatan kepada kita untuk kita sentiasa
mentaati Allah, beribadah, menuntut ilmu kepadanya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.